Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Mal nak buat sikit beberapa penjelasan tentang apa-apa yang sebelum-sebelum ni yang Mal telah postkan ataupun buat live. Mal ni tak kira bila masa sompek Mal buat. Sebab ni Mal ni boleh katakan Mal meniaga. Jadi waktu Mal meniaga tu tak menentu. Jadi bila masa Mal nak buat tu Mal buat. Yang ni kebetulan tadi lepas sembahyang subuh ni tadi tak ada apa-apa nak buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang Haji. Pada yang mengucapkan Kak Mal tu ucapan selamat hari jadi. Hari ini Alhamdulillah Allah masih meminjamkan lagi nyawa kepada Mar untuk hidup di muka bumi ini. Terima kasih juga kepada arwah Mak Mar yang telah melahirkan Mar, arwah Abah Mar. Moga beliau berdua tenang di sana dan diampunkan segala-gala dosanya. Kita perempuan ni hebat kita perempuan ni. Kita di muka dunia ni, manusia ni hebat. Tak ada yang tak hebat di muka dunia ni dah. Sebab Allah menjadikan manusia ni semua hebat. Cuma kita di dunia ni je membeza-bezakan manusia antara sama manusia. Sebab kata orang dulu-dulu marin, kalau kita toreh tangan kita ni, setiap manusia tu tak kisahlah orang tu berpangkat apa sekalipun, tetap darah merah juga yang keluar. Mal pegang kata-kata tu. Apa cuti ni sis? Happy birthday. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya, selamat pagi Nuan-Nuan. Okey. Apa yang nak terang kat sini mengenai Mal punya, semua tahu kalau mana punya ikut Mal tahu yang Mal punya apa ni video viral lah itu konon itu kan. Saya dari semuanya ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Yang sebelum-sebelum ni tu dah kena memula sekali waktu tengah buat live, kena hack, kena block. Kemudian yang baru-baru ni pula yang live akak tu kena block juga kat FB. Alasannya sebab akak menjual binatang. Tak tahulah sebab apa Mal jual binatang apa pun Mal tak tahulah. Mungkin ada salah di situ kot, jual itik salai, daging salai kau, mungkin itu yang dimaksudkan binatang. Allahualam bisalam. Tapi tak apa. Mana yang rasa bondo-bondo tu yang Mal cakap tu mengapu-gapu, ignorkan saja, pedulikan saja. Yang kononnya apa yang Mal cakap tu sampah, pedulikan saja. Memang ada ramai antaranya yang telefon Mal pun. Waalaikumsalam. Ada yang telefon Mal, menasihatkan Mal macam-macam. Dia kata nanti segala kepentingan Mal, segala hak-hak Mal akan ditarik sikit-sikit. Dia kata, okey, Mal boleh terima apa yang dicakap tu. Mungkin dia rasa memberi amaran ataupun ingin Mal ni jangan susah kemudian hari. Okey, ada juga yang WhatsApp Mal yang mengatakan Mal ya, terima kasih. Ada juga yang mengatakan Mal ni menyampaikan Mal tak ada ilmu. Mengaku Mal memang tak bukannya berbelajar tinggi. Tak. Tapi kalau betul yang Mal ni tak berpelajaran tinggi, yang mengatakan Mal tu tak berpelajaran tinggi, kenapa tak kalian berpelajaran tinggi tu je yang bersuara? Betul. Mal memang bercakap, memang orang kata Mal ni cakap kosong-kosong. Akak melalak tu tak ada siapa yang dengar. Okey, tak apa. Tapi kalau tak ada siapa yang mendengar, kenapa blok akak punya video? Betul. Itu saja. Kalau betul apa yang akak cakap tu tak betul, ataupun apa yang akak utarakan tu tak memberi kesan kepada hati rakyat, tak memberi kesan kepada hati yang tidak amanah tu, kenapa FB akak di blok? Betul. Kalau rasa tidak tergugat, kenapa di blok? Betul. Mungkin tak tahulah, mungkin dia dah bosan tengok akak dia orang share banyak tu, akak pun tak tahulah. Okey. Waalaikumsalam Bu Azil. Okey. Mal sekarang nak cakap yang pasal sekarang ni kes masih lagi tinggi. Mal nak huraikan sikit-sikit yang apa yang orang selalu utarakan kat Mal. Pertama, dia kata dengan Mal, kau tak bersyukur ke? Kau ingat senang ke nak jadi Perdana Menteri? Kau ingat senang ke nak jadi pemimpin? Mal tahu, untuk menjadi seorang pemimpin bukan senang. Tapi, salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang ketua adalah amanah. Amanah adalah penting. Amanah dan kejujuran.
Bila seseorang itu dah diberi amanah, kita kena tanggungan, kita kena jalankan amanah itu dengan jujur, dengan adil. Jika kalian tidak mahu menjalankan amanah itu, kenapa kalian mahu memegang jawatan itu? Kenapa? Itu persoalannya. Jadi bila kalian memegang jawatan itu, jadi di situlah tempatnya rakyat-rakyat kami-kami ini untuk mengadu, untuk meluahkan perasaan. Jadi salah ke MAR sebagai rakyat Malaysia bersuara? Bersuara menyatakan ketidakpuashatian. Bukan membangkang, sekurang-kurang menyuarakan apa yang kita orang alami, apa yang kita orang rasakan. Okey. Itu bab amanah yang dia kata kita bersyukur. Alhamdulillah, maha bersyukur. Kita rakyat Malaysia ni semuanya bersyukur. Kita duduk di bumi Allah ni. Tak kisahlah di mana pun kita berada, kita bersyukur. Alhamdulillah, syukur. Tapi masalah sekarang, dalam keadaan sekarang, untuk menjadi pemimpin yang setahu Mara yang belajar dulu, pertama sekali kita kena amanah. Jika kalian tidak amanah, kalian tidak layak duduk di atas sana. Adakah kerana, pertama, untuk menjadi pemimpin ni, adakah anda ingin membantu ataupun untuk kepentingan anda? Antara dua tu saja. Antara dua tu je. Jika anda ingin membantu, amanah, jujur, anda jadi seorang pemimpin, anda akan disayangi, anda akan disanjungi, anda akan dibanggai oleh orang-orang sekeliling anda. Tapi kalau anda tidak amanah, anda tidak jujur, anda akan dibenci. Jangan marah orang benci kalian. Itu dua saja. Itu bab amanah. Okey. Tak, Mak terpaksa campur kak sebab ada separuh orang dia tak faham. Okey. Lepas tu, dah keluar 9 dah. Lepas tu ada yang kata pula, dia kata, Mak nak tanya 2 soalan sahaja kepada pemimpin, kalau boleh jawab. Mak tak kisah. Kalau nak blok kali Mar ke, nak apa ke, nak tarik kepentingan Mar ke, Mak tak kisah. Sebab Mak bersuara. Mak nak tanya 2 sahaja soalan. Saya harap mana-mana yang kona, yang mana yang wajib, tolong sampaikan pesanan Mak ni. Apa perbezaan dan bagi huraikan Mar, mengapa ya? Ini pasal COVID ya, bukan pasal politik ya. Mengapa masjid, rumah Allah, bila tercetusnya penularan COVID, tak ramai pun, mungkin dalam 2-3 orang, kalian cepat mensil ataupun menutup rumah Allah itu? Adakah kerana rumah Allah itu tidak memberi kepentingan kepada anda, tidak memberi anda pangkat, nama, harta, darjat? Okey. Dan kenapakah anda membiarkan perusahaan-perusahaan kilang-kilang yang menyebarkan wabak COVID ni, menjadikan dia punya angka 5,000 ke atas, tak turun-turun, stay 5,000 ke atas saja, dan menyebabkan anda sambung lagi PKP. Mengapa? Adakah kerana kilang-kilang, tokey-tokey besar, perusahaan ini memberikan anda keuntungan? Adakah kerana perusahaan besar-besar ni memberikan anda kekayaan? Adakah kerana perusahaan besar-besar ini memberikan anda kemewahan, kesenangan, darjat, harta? Tanpa kalian memikirkan kami-kami yang secara sederhana ini, yang miskin ni dalam Malaysia. Sekarang tak kira, sebab sekarang ni banyak syarikat-syarikat yang besar pun sudah lingkup. Tengok Papa Rish, syarikat yang kaya boleh katakan kaya. Banyak orang korporat juga kat situ, tapi pun boleh lingkup. Ini baru-baru ni pun kita ada dengar ada orang bunuh diri. Nak tanya 2 soalan tu saja. Kenapa? Apa sebabnya? Mak nak tanya, nak tekan yang sekarang 2 soalan saja. Kalau boleh tolong jawab. 2 soalan saja Mak tanya. Mengapa masjid, rumah Allah, tempat kita beribadah, tempat kita memohon doa kepadanya, memang betul. Kita boleh semayang dekat rumah. Kita boleh di mana-mana saja kita boleh berdoa, betul. Tapi lebih lagi afdal kita berjemaah, kerana jemaah itu boleh menaikkan lagi kita punya doa tu dengan cepat, dengan mudah. Kita muafakat, sebab hidup kita ni kena muafakat, bersatu padu, bersatu hati.
Itu yang Mak maksudkan. Mak nak tanya, itu saja. Kenapa rumah Allah yang hanya sekali-sekala kita tengok contohnya macam sembahyang Jumaat, hanya seminggu sekali saja dihadkan orangnya. Tetapi kenapa kilang yang besar, perusahaan-perusahaan besar yang boleh dikatakan beribu-ribu orang dalamnya bekerja, boleh kalian buka, boleh kalian benarkan beroperasi tanpa rasa bersalah. Mas sekarang lebih tekankan kepada kilang, perusahaan kilang, minta sangat ya. Sebabnya adakah Mak cakap ini fitnah? Mak nak cakap, adakah Mak cakap ini fitnah? Adakah Mak cakap fitnah bila, sebab ramai yang kata Mak fitnah tak baik kak, dosa. Okey, Mak nak tanya, adakah Mak kata fitnah? Cuba tengok kat kampung. Kalau misalnya masjid, contoh kat masjid Mak, ada orang beri sumbangan dekat masjid tu, kebetulan ialah benda penyakit tak tahu. Dia niat dia baik, dia nak memberi sumbangan. Tiba-tiba daripada sumbangan tu dia kena penyakit. Yo jiwa, sebab waktu ni dan ada kesempatan. Dia ada kena COVID. Dengan sekejap, masjid tu akan disil, ditutup. Kata ada penyebaran di situ. Okey, kita boleh terima. Tapi kenapa kilang yang dah keluar daripada TV Sanun tu, dia punya masalah sekarang begitu-begitu ni bukan kita yang tahu, bukan kita yang sebarkan. Dalam TV juga yang sebarkan. Orang-orang dia juga sebarkan. Kluster kilang, kluster perusahaan besar. Bukannya kluster masjid yang lebih menyebarkan, bukannya kluster orang gunting rambut yang menyebarkan, bukannya kluster orang meniaga topi jalan yang menyebarkan, bukannya kluster orang kawash yang menyebarkan. Tapi itu yang kalian suruh tutup. Mengapa? Tolong jawab soalan Mar tu sekarang. Mar tak kisah ya. Mungkin ada yang bagi amaran tu, itu ada kepentingan untuk dia. Mar tak ada kepentingan apa. Mar hanya bersuara ya, bersuara. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mar nak tanya dua soalan tu, kalau boleh jawab. Tak payah panjang. Mengapa? Bagi perbezaan kenapa. Kenapa tak boleh buka masjid seperti mana kau buka kilang? Sedangkan masjid, tempat kita beribadah. Ingat, penyakit datang daripadanya, penyembuh pun daripadanya. Kalau kita tak berdoa dengan dia, dalam keadaan sekarang, sedangkan dalam keadaan sekarang ni kita kena buka sepatutnya rumah-rumah ibadat. Dan datangnya pun daripada rumah ibadat tu mana daripada yang bekerja kat kilang jugalah. Kat kilang tu bercampur. Ada orang asing. Kadang-kadang kat Senawang ni orang asing dengan pangkat plekat orang asing tu pakai golam pink. Dia memang tak faham bahasa kita dah. Dia anak bini kat Sanun. Kita anak bini kita, masyarakat kita dah kat sini. Dah kat Malaysia. Yo, betul. Apa sebelum nak masjid buka je ada penuh kau. Tak, Yunan Omar. Kita bukan masalah hai penuh kau tak penuh masjid. Eden sekarang nak tahu. Dan sekarang, kau nak faham apa yang dia cakap. Eden nak tahu beza dua. Faham tak? Bukan dia mempertikaikan orang. Jangan kita mempertikaikan amal ibadat orang Yusnan Omar. Kita tak boleh mempertikaikan amal ibadat. Tak semestinya orang selalu ke masjid tu ke syurga. Kena ingat. Jangan kita nak mempertikaikan ya. Sekarang kau faham tak apa yang dia nak cakap? Eden cakap sekarang perbezaan. Perbezaan kau faham ke tidak? Yunan. Dongak ni. Perbezaan kenapa? Jangan salah faham ya. Jangan kata yang Eden ni kononnya waktu buka tak buka tak. Sekarang dia nak tahu perbezaan. Nak para pihak berbajet apa perbezaan? Masjid yang betul-betul umat Allah kita yang umat kita punya tumpuan kita yang bersih, yang suci, yang kita tahu. Bila ada satu je penyebaran, dia akan tutup. Akan seal. Ni dia tanya perbezaan ya. Okey, adakah kerana masjid itu tiada beri kepentingan kepada kalian? Adakah masjid itu tiada memberi apa-apa manfaat kepada kalian? Dan kenapa kilang yang dah semestinya dah yang kita sedia umum tahu, dia adalah penyebaran kepada COVID. Ini yang dia maksudkan sekarang. Kenapa kilang yang diusahakan oleh orang asing, oleh orang yang yang kaya raya, dia orang memang nak ambil keuntungan. Memang dia orang nak ambil keuntungan. Memang dia ambil. Tapi yang sesara kita yang mengutarakan sebab apa kepada pihak berwajib, sebab dia tahu jalan penyelesaiannya, sebab dia tahu macam mana pondok dia boleh. Kalau dia kau nak kilang setutup boleh, sebab suara itu dia punya arahan tu diguna pakai. Tu yang sebab arahan kepada dia. Kalau marahkan kepada orang yang minta sedekah tepi jalan tu, ni dengar ya,
Dia kata, you bercakap dengan apa tu, kenapa? Sebab apa Mak utarakan bondo yang pihak berwajib? Sebab dia je yang bolehkan selesaikan masalah ini. Bukan orang yang ada yang khabar tu, kau pergi sendiri, kotok kat rumah masing-masing. Dia kata, masalah Mar hanya bagi pandangan. Mar hanya bagi cadangan. Kenapa kilang yang dah tahu, kilang yang kita dah tahu kluster paling ramai penyumbang penyebaran COVID, kilang yang penyebaran COVID yang berleluasa, yang menyebabkan kita rakyat Malaysia hampir kebanyakan miskin, merana, sengsara, hilang kewarasan, sanggup bunuh diri. Jangan kata sebab dia tak ada iman, tak ada apa. Kadang-kadang manusia dalam keadaan tersepit, dalam keadaan apa saja pun, kadang-kadang kewarasan hilang, kita tak ada di tompek. Dalam keadaan macam ni kita tak tahu pemikiran orang lain. Ya, betul. Itu yang Mak nak tekankan saja. Jawab dua soalan tu je. Kalau masa PKP pertama, okey. Masa PKP pertama kerajaan berjaya. Berjaya. Kita antara rakyat Malaysia yang dibanggakan oleh luar negara. Sebab kita copek nak bantras COVID yang pertama. Ingat tak COVID yang pertama, PKP dan ketat apa semua, kita sampai nak keluar halaman kat depan rumah pun kono sound dengan abang-abang polis. Bagus. Kita rakyat Malaysia ni bangga sangat sebab kita punya Perdana Menteri kita, kita punya pemerintah kita ni menjalankan tanggungjawab dengan bijaksana. Sampaikan kita rakyat Malaysia ni copek wabak tu disekat dan diberi bantuan. Alhamdulillah PKP yang pertama. Tak ada pun orang memukak sebab PKP pertama alhamdulillah boleh dikatakan berjaya. Kemudian ni macam kita punya perjalanan PKP ya, salah sikit yang Mak tahulah perjalanan PKP. Ya, lepas tu keadaan kita dah okey. Kita seperti biasa, kita bebas. Kita boleh mencari rezeki, kita boleh jumpa mak bapak kita. Tapi berapa masa jangka itu untuk keadaan tu pulih? Berapa jangka masa yang kita dapat kegembiraan tu? Berapa masa? Dengan tak sampai pun dalam 6 bulan, betul? Untuk peniaga, nak bagi tahu ya, untuk peniaga, apabila sesuatu perniagaan tu dah ditutup agak lama, untuk menaikkan perniagaan tu balik akan masa selama setahun. Ambil masa. Jadi belum sompek lagi kita ni yang meniaga, yang mencari rezeki ni untuk menaikkan kita punya sale, untuk menaikkan kita punya jualan. Kita telah diuji lagi dengan COVID. Punca daripada mana? Sendiri setia maklum. Tapi waktu itu bila kita ni sebagai rakyat Malaysia, ya betul, perlu dipersabah. Itu bukannya fitnah. Adakah Mak fitnah? Itu keluar daripada berita. Yang mengatakan Mak fitnah, dia kata Mak kata kau fitnah, dia kata COVID tu datang di Sabah. Adakah Mak fitnah? Cuba jawab dengan Mar, adakah Mak fitnah mengatakan COVID ni yang kedua tu asalnya berpunca daripada pilihan raya di Sabah? Adakah Mak fitnah? Sedangkan benda ni, data ni dapat daripada TV, daripada media sosial. Mereka sini yang cakap. Tapi waktu itu bila COVID ni tersebar, mula-mulanya puluhan, ratusan. Ada antara kalangan pekaji-pekaji juga kata kita kena copek, sekat wabak ni. Tapi apa yang kalian cakap? Apa yang kalian cakap? Masih terkawal. Tenang rakyat Malaysia. Keadaan masih terkawal. Angka tetap juga naik. Daripada ratus menjadi ribu. Okey. Kemudian bila dah ribu, dah comel, keadaan yang terkawal menjadi luar kawalan, diadakan PKP. Okey, sini bermulanya kesesaraan kita orang rakyat Malaysia ya. Ini membagi perjalanan PKP. Kalau mana yang tak tahu rakyat macam kita. Okey, PKP dimulakan. Memang akan normal bila PKP dimulakan, di situ akan menerima berbagai bantuan. Bantuan GKP, bantuan BPR dinaikkan. Lepas tu adalah bantuan yang apa ni untuk bujang orang. Okey, bagus. Itu satu bagus. Memang bagus sebab bagi bantuan. Tapi jika bantuan itu diberi, jika PKP jika diumumkan 2 minggu, 2 minggu saja selesai. Tapi masalah sekarang bila umumkan 2 minggu, disambung lagi 2 minggu, disambung lagi 2 minggu, disambung lagi 2 minggu. Jadi
Contohnya macam okey, contohnya macam bantuan IC GKP dengan bantuan apa sekarang BPR. Apa yang terselit di sini, ada kebaikan dan keburukan nak bagi tahu ya. Contohnya, mana peniaga yang kecil-kecil sekarang ni, sebab masa tu dia orang umumkan membantu peniaga mana yang ada SSM, membantu ada GKP, bantuan GKP. Okey, rakyat macam kita ni bersyukur alhamdulillah ada bantuan. Mana yang ada SSM tu kadang berduyun-duyun lah minta. Ramai yang minta, alhamdulillah ada yang lulus. Okey, dah bagus. Ni masih cerita yang bagus dulu ya, yang bagus. Kemudian mana yang tak ada SSM ni, dia orang bagi apa BPR. Okey, kita orang ni tak cemburu, tak dapat. Contohnya kalau kita orang dapat GKP je, alhamdulillah dapat BPR je. Okey. Dua ni, okey satu. Tapi kalau diberi bantuan dapat ni, GKP ni untuk apa? Untuk peniaga, betul? Untuk membangkitkan peniaga. Tapi macam mana nak bangkit? Sebab PKP sambung lagi. Okey, persoalan di situ. Yang contoh BPR ni, untuk dia kata untuk isu keluarga yang tak bekerja selama 14 hari tu. Okey, bagus alhamdulillah. Tapi PKP sambung lagi. Okey, di situ dah ada sikit kesesaraan itu. Contohnya JKP untuk mulakan perniagaan. Perniagaan nak buat macam mana? Sebab PKP sambung lagi. Angka COVID naik lagi. Okey. Itu. Kemudian tahu tak sekarang, bila lah PKP sambung lagi, mana yang ada rumah nak kena bayar, betul? Mana yang ada bantuan yang lain, contohnya telefon bimbit yang seperti mana yang diwawalkan oleh kerajaan kan, itu baik, bagus, betul. Tapi apa tahu kengkangan yang terpaksa kita orang hadapi kerana dapat GKP? Tahu tak apa? Padahal yang dapat JKP itu bukan orang yang besar-besar perusahaan besar juga tahu. Sebab kalian dah cakap itu untuk membantu golongan peniaga. Tak ada pun dekat situ kata jika JKP anda mohon, anda akan ditarik segala bantuan-bantuan. Tak ada cakap, betul. Saya tak fitnah ya. Saya tak fitnah. Okey. Betul, Jisab Syajab, memang Allah yang menurunkan kita punya bala. Tapi penyebab tu siapa? Dia mesti ada penyebab. Betul, dia mesti ada penyebab. Jadi penyebab tu kalau kita tak bantras, akar umbi tu kita tak bantras, bonda tu akan berluasa. Memang kita kena percaya kepada dalam keadaan kadar. Betul, kita kena percaya dengan kadar. Pertama dalam hidup kita ni niat. Lepas niat tu kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah SWT. Lepas tu berusaha. Jangan tawakal dulu tahu. Kebanyakan orang macam kau ni tawakal dulu. Tak, berusaha. Lepas berusaha baru tawakal. Ingat tu, betul. Betul, penyakit itu datang daripada Allah SWT. Betul. Kita kena kepada kadar. Okey, saya nak tanya awak. Kalau awak betul percaya kadar dan kadar, awak pergi mana-mana kalau awak penyakit keadaan kadar tak? Awak mesti salah. Kenapa penyebab? Kenapa waktu sakit kau pergi hospital, pergi klinik? Kalau betul itu kau katakan keadaan kadar. Kena ada usaha. Kena usaha. Ya, betul. Lepas tu, apa dah cakap tadi dah? Mengenai JKP. Ini adalah salah satu masalah ya. Okey. Mana yang orang yang sekarang ni, dia sambung lagi, mana dia orang nak buat pengurangan untuk bayaran rumah, tahu tak apa syarat-syarat bank? Syarat-syarat bank mesti lulus. Mesti lulus yang bantuan apa nama bantuan yang sekarang tu sebab tak dapat tu sebab BPR. Untuk mendapatkan telefon bimbit pun kena lulus. Mana yang bawah-bawah ni lah, kadang-kadang kat kampung tu kadang-kadang fahamlah anak sampai 3-4 orang. Kadang-kadang dia nak minta syarat-syarat kena lulus BPR. Macam mana? Dia memberi, kemudian dia menyompitkan balik kita. Adakah dia kaji atau tak kaji? Sebab tak semua orang yang ada SSM ni, ada juga yang kadang siapa suruh kau minta SSM untuk peniaga macam kita orang ni, mana yang macam Mar lah contoh belum lagi, kau jap lagi insya-Allah Mar minum. Yo, macam handphone mana yang apa tu, bila tulis kat situ, adakah anda penerima B40? Bayangkanlah orang dulu, sebabkan JKP ni, orang dulu yang dia punya taraf itu B40, B40 dan naik taraf. Tu yang Mak cakap. Adakah mereka membuat syarat-syarat tu, mereka kaji dulu.
Adakah bondo tu hanya senang untuk sekejap dan menderita untuk rakyat masa yang lama? Itu yang mampu soalankan sekarang. Bagus dia memberi kita bantuan. Bagus. Mak tak kata tak bagus. Dan mak kata mak bukan menidakkan dia bagi kau tidak. Tidak. Tapi yang mampu soalan sekarang di belakang. Contohnya, dia PKP disambung lagi. Kemudian dia kata tak ada masalah bagi anak-anak kita yang belajar. Betul. Dia bagi kita 1 GB satu hari. Bukan tak bersyukur. Bersyukur. Tapi dia pernah kaji tak dengan Menteri Pendidikan pelajaran dia hari itu. Berapa kegunaan anak-anak ni. Ini untuk mana yang tak mampu. Memang cerita ya. Memang cerita yang mana yang omak-omak yang kadang tu untuk makan pun susah. Macam mana dia nak beli internet. Betul tak? Memang cerita macam tu sekarang ya. Kan jangan kau banyak Kak, kau boleh lah pakai internet dah lama tak? Akak insyaAllah, Alhamdulillah Akak diberi, Akak masih lagi diberi oleh Allah SWT rezeki untuk mencari rezeki. Alhamdulillah. Makan minum pakai Akak, Alhamdulillah. Ni Akak menyuarakan bagi kawan-kawan Akak, bagi kita yang rakyat Malaysia yang susah ni. Sebab banyak bona yang bunuh diri dah sekarang ni. Dia bagi 1 GB untuk pelajaran satu hari. Bayangkanlah anak dalam rumah tu 3 orang, 1 GB tu dengan video dengan apa, rasa cukup ke tidak? Jadi, yang mak kata ni bukannya sebab tak bersyukur. Kalau tak nak bondo ni bantuan selalu, kalau tak nak rakyat Malaysia ni meminta-minta, tak nak rakyat Malaysia ni marah, bersungut, bonci, selesaikanlah masalah COVID ni. Kilang adalah, mak tekan pada kilang kilang. Sebab mak ramai kawan-kawan daripada kilang. Segala keluhan dia orang, segala apa-apa masalah dia orang takut. Dia orang sendiri pun nak pergi ke kilang takut. Dia sendiri pun nak pergi ke kilang takut. Maaf tekankan sekarang pasal kilang. Kenapa perusahaan-perusahaan besar tak ditutup? Sedangkan dalam tu, dia punya orangnya beribu-ribu. Kau wash orangnya 3-4 orang ya, kau boleh tutup. Kedai gunting rambut 2-3 orang ya, kau boleh tutup. Masjid yang orangnya rasa yang sekali-sekala yang banyak apa semua tu kau boleh tutup. Tapi kenapa kilang yang botol-botol menyumbang segala penyakit, menyumbang segala penyebaran penyakit COVID yang menyebabkan rakyat sengsara, rakyat hilang kewarasan, rakyat hilang punca rezeki, rakyat hampir kebanyakan miskin, rakyat yang tiada lagi keharmonian hidup di Malaysia ni. Kenapa? Itu yang mana nak tanya. Kenapa? Dan dan mana yang apa ni tolong jawab, bagikan alasan mengapa perlu kilang yang menyumbang, mengapa perlu kilang yang menyebarkan antara banyak kes-kes COVID ni, membuatkan kita ni rakyat-rakyat Malaysia ni tak kisahlah yang bekerja kau tak bekerja ni sengsara. Kenapa kalian tidak tutup? Nak tanya tu ya, kenapa? Bagi tahu kami rakyat Malaysia ni yang tak tahu apa-apa ni, yang orang kata man ni tak ada SPM pun belum tentu lulus ni, nak tahu sekarang. Sungguhnya bagi penerangan kepada kami rakyat Malaysia ni, kenapa kilang kau tak nak tutup sedangkan kau dah tahu kluster perusahaan besar-besar ni penyumbang terbanyak COVID. Kenapa? Nak tanya tu ya. Mak tak nak cakap tanya apa. Nak tanya tu. Tolong bagi tahu roket rakyat Malaysia ni, rakyat Malaysia yang tak faham ni, rakyat Malaysia yang sekarang yang tengah susah, yang tengah hilang mata pencarian, yang kono buang kojo, yang apa ni, yang tak jumpa mak ayah, yang kita tak boleh nak bebas seperti mari ni. Tolong seorang kita orang yang tak faham ni, yang tak bijak pandai ni, kenapa tak boleh nak tutup kilang tu? Sedangkan dah tahu dalam TV pun kita tahu kluster kilang, kalian tak boleh nak tutup. Tolong terangkan kat kita orang rakyat Malaysia yang tak faham ni dengan detail. Kenapa? Kenapa yang menyumbang banyak kluster-kluster apa ni? Kluster-kluster kilang ni, perusahaan-perusahaan besar ni, kalian tak boleh tutup. Nak tahu sebab apa? Sekarang sebenarnya rakyat Malaysia ni poning kepala sebenarnya ni. Bukan tak poning, tengah poning kepala. Sebab fikir apa kau sebenarnya ni kau panggil dia? Bondo yang kocik-kocik yang seorang dua orang dalam tak sampai 100 orang bekerja dalamnya tu ditutup, tapi kilang besar-besar yang beribu-ribu orang itu, lepas itu dah lah tu penyebar terbesar pula COVID ni, tak ditutup. Jadi sekarang kita orang tak tahulah kita orang ni kebangang kok, kita orang ni bodoh kok. Jadi confused tak?
Tu yang kadang-kadang tu hilang waras tu poning kepala. Tak tahu macam mana. Tak tahu. Sebab nak tahu juga. Sekurang-kurangnya masa apa tu tolong terangkan kita orang supaya kita orang ni tak marah. Sekurang-kurangnya bila kalian dah bagi pencerahan tu kita orang faham lah. Sebab kita orang ni mungkin tak faham. Adakah sebab kilang tu amat penting sekali sampai tak kisahkan kita orang yang nyawa kita orang ni, tak kisah kita orang punya mata pencarian hilang kau, tak kisah rakyat kita miskin kau, tak kisah kita bunuh diri kau. Kita orang tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya tolong bagi tahu kenapa. Ini antara contoh ya. Contoh yang biasa kita buat ibadah lah. Kan ada yang kata dalam ni sekarang, dia kata masa masjid buka, masing-masing tak nak. Ini dia kata perbezaan ya, bukan masalah. Kita manusia sama manusia, kita tak boleh judge orang tu kau pergi masjid kau masuk syurga, kau tak pergi orang masjid tu kau masuk neraka. Tak boleh. Jangan berfikiran macam tu ya. Pada malah kita jangan berfikiran kita ni hebat. Kononnya kita hari-hari pergi masjid, kita hari-hari pergi apa, kita masuk syurga. Jangan. Kita tak tahu amal ibadah kita, segala amal ibadah kita, segala perbuatan kita hanya Allah saja yang menilai, hanya Allah saja yang mentikkan, hanya malaikat saja. Bila Allah dah bagi arahan tu, dia suruh malaikat ni tik antara syurga dengan pahala. Hanya di sana saja, bukan kita ya. Kadang-kadang kita rakyat Malaysia ni, kita bukan rakyat Malaysia, kita manusia ni suka tengok orang. Oh, kau ni tak pergi masjid ni, masuk neraka kau ni. Dan hari-hari jangan kau nak fikir diri kita ni berhebat. Sebab kehebatan kita bukan kita sendiri sesama manusia yang nilai. Sebab kehebatan kita ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang nilai. Tu mak kata kehebatan orang Islam ni, agama ni adalah muafakat. Tu yang mak maksudkan sekarang. Rumah Allah kita setiap apa yang ada di muka bumi ni, ada yang abdal, ada yang tak abdal. Contohnya kita sebagai umat Islam, topik rumah dipanggil rumah, adalah rumah Allah adalah masjid. Jadi kat situlah topik yang kita kemakbulan doa kita tu mungkin terlebih, terbuka, terluas. Sebab contoh dalam 100 jamaah tu mungkin ada 2 tu. Sebab kita setiap manusia ni, amalan kita tak semua Allah Subhanahu Wa Taala terima, tak terima tahu. Kadang-kadang dalam masjid 100 tu mungkin seorang 2 orang je yang diterima amalan dia. Mana tahu doa ni yang daripada 100 orang 2 orang tu diangkat Allah SWT. Kita punya penyakit COVID ni naik. Ya. Okey, mana nak bercerita yang pasal orang yang selalu cakap itu. Ni pun satu marah. Sampai kadang-kadang sebab apa? Sebab masjid ni kadang-kadang yang boleh pergi sekarang terhad orang kadang-kadang imam dia punya siap itu, dia punya apa itu. Sekejap ya, nak padaman anak punya silent. Okey, kita sambung balik. Anak nak belajar, jadi dia apa ni. Contoh yang macam rumah. Sebab waktu sekarang ni orang tua-tua, kalau COVID ni tak dibantras, orang tua-tua sekarang ni, orang-orang duduk kampung yang pencen-pencen sekarang, mereka diorang ni nak menghabiskan sisa-sisa hidup itu dekat masjid. Kek masjid tu lah dia orang nak jumpakan kawan Kek masjid tu lah dia orang bentuk kemufakatan sesama dia. Kek masjid tu lah dia orang nak membincangkan hal-hal agama dia. Waktu tu lah dia orang nak jumpa. Jadi kalau COVID ni kemudian ada SOP-SOP yang menyebabkan dia orang tersokat untuk pergi ke rumah Allah yang dah biasa mereka pergi mari ni, tersokat. Macam mana perasaan dia orang? Kadang-kadang tu ada yang bergaduh tu. Asyik kau nak pergi sembahyang Jumaat, dan tak ada pula pergi. Sampai bergaduh sebab nak pergi ke rumah Allah tu. Sampai bergaduh-gaduh. Botol berpuluh pagi panas. Sampai berpuluh-puluh. Sampai bergaduh-gaduh orang sebab nak pergi rumah Allah tu ditutup. Okeylah, betul lah sebab kata dia orang sebab penyebaran dekat situ. Yang kono pun mungkin jamaah dekat situ dalam 100 orang. Contoh kat kampung tak ramai kan 100 orang. Yang kono itu 3 orang. Kau tengok besok pagi itu comeh dia orang suruh seal masjid tu. Ni nak tahu perbezaannya? Dia seal masjid tu suruh tutup. Diarahkan tutup kerana ada penyebaran COVID di situ. Boleh pula ada amaran, boleh pula ada arahan untuk menutup. Tu yang kita orang rakyat Malaysia tengah poning kepala ni. Tapi bila tu tak ada keluar dalam TV tu dia yang kluster masjid tu yang 2-3 orang tu kan. Kadang-kadang heboh ya benda yang kecil tu. Tapi yang kita orang poning sekarang ni pula kilang yang besar tu.
Kilang yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar, toke-toke yang besar tu pula menyumbang terlampau banyak kes COVID yang menyebabkan rakyat kita ni menderita. Rakyat kita ni hilang keceriaan. Rakyat kita ni hilang kemakmuran. Rakyat kita ni hilang punca rezeki. Rakyat kita ni hilang kasih sayang. Rakyat kita ni hilang segala-gala yang sebelum ni kita ada. Macam mana? Poning tak kepala? Poning kepala ni. Dan rakyat yang tak berpelajaran tinggi seperti mana yang ada yang sound-sound tu dia kata, kau tak ada pelajar, kau tak ada knowledge untuk nak bercakap, dia kata. Kalau betul dan tak ada knowledge untuk bercakap dan apa yang ada ayat dan tak diguna pakai, kenapa blok evidence tu ya tanya soalan. Waalaikumsalam. Betul. Mar tak takut sebab Mar cakap bondo yang merhadapi suasana yang keadaan sekarang. Mana yang cakap Mar fitnah tu, Mar tanya lagi soalan. Adakah Mar fitnah mengatakan punca COVID yang kedua ni, bukan yang pertama, yang kedua ni, yang besar ni, berpunca daripada kerakusan politik yang nak mengojar nama yang Datuk Sabah. Jika Mar cakap ni salah, tolong terang ke Mar, tolong DM ke PM Mar. Mar akan minta maaf ya, jika masalah. Sebab Mar dapat data ni pun daripada TV. Dia kata mudi penyebaran dari sana bawa ke sini. Dia orang sini dia cakap. Adakah Mar kata ni fitnah? Okey. Nombor 2. Mar nak tanya. Dia kata, apa ni kau tak bersyukur? Dia kata, kerajaan bagi ni. Okey. Mar bersyukur. Tapi adakah adil sama rata kalian bagi? Ada tak kalian punya pemimpin yang bawah-bawah yang apa ni turun padang? Tengok, adakah yang sumbangan ni bagi itu adil sama rata? Gamai kawan-kawan yang dalam live Mar ni WhatsApp Mar. Mengatakan yang mengatakan kesusahan mereka. Contoh yang dekat Johor. Dekat Johor. Mar tak kenal siapa dia. Dia meluahkan perasaan. Apa yang dia cakap, Kak, saya kat sini dia kata ibu tunggal. Kat sini ini Mar tak fitnah ya. Ini apa yang dia orang cakap. Kalau salah dia cakap, salah yang Mar cakap. Ini dia apa yang dia cakap kat Mar. Kak, esai dekat sini dia khabar ibu tunggal. Bantuan hanya diberi dengan korni-korni saja. Itu bukan Mar cakap, itu apa yang dia orang mesej Mar. Jadi Mar hanya sampai kat sini. Kalau salah lah dia cakap tu, salah lah Mar cakap di sini. Dokek Gomonceh kau kat mana? Dia ada juga PM Mar. Kak, esai hanya menjual kuih dederam ya. Tahu tak kuih dederam? Hanya kuah kuih dederam ya. Tapi sekarang dia tak boleh nak menyaga, dia kata. Wangnya pun semakin habis, dia kata. Bantuan memang betul boleh bantuan. Bantuan boleh bagi di awal bantuan. Kemudian BKP sambung lagi. Macam mana kita orang nak cari rezeki? Macam mana? Kata Dokek TV dia kata akan ada, jika ada pengurangan 4,000 ke bawah, mungkin dia akan buat fasa. Masalah sekarang 5,000 tu atas tu ya. Dah berapa lama dah ni? 5,000 tu tak beranjak. Lagi gatal. Lumba-lumba dengan Selangor. Negeri Sembilan contoh, lumba-lumba dengan Selangor. Macam Keprik pula. Tak tahulah kalau lumba-lumba benda yang baik. Tak apa. Ni lumba musibah. Tengok ni. Kalau boleh, cuba baca mana yang pemimpin-pemimpin ataupun siapa-siapa orang-orang dia. Cuba sikit baca. Suka sikit baca apa komen-komen orang ni. Cuba sikit baca apa sikit komen. Bukan, kalau tak nak dengar macam cakap ni, cuba baca komen-komen dia orang ni. Macam mana luahan dia orang. Macam mana kesesaraan dia orang. Cuba baca komen dia orang ni. Mar bukan fitnah. Kalau betul Mar fitnah, bagi tahu Mar apa yang Mar fitnah. Apa yang Mar fitnah. Mar tak takut. Sebab Mar buat ni, Mar cakap ni apa yang ada dekat Mar. Ada sampai yang cakap nanti kalau ada yang ketua kampung kau yang report ke apa kau, Mar akan dimasukkan penjara. Mar tak rasa bersalah. Mar tak rasa takut. Dengan bangga kalau betul apa yang Mar cakap ni membuatkan Mar masuk penjara. Tapi sekurang-kurang Mar dah suarakan, Mar dah cakap apa yang nak Mar cakap. Mar nak cakap, kalau kalian pemimpin-pemimpin ingin kami rakyat Malaysia
menyanjungi kalian, bangga mempunyai pemimpin-pemimpin seperti kalian. Tolong selesaikan masalah COVID ni dengan segera. Fikirkanlah. Jika kalian ingin kami rakyat Malaysia terus bersungut, terus meminta, terus memaki hamun kalian, terus membenci kalian, kalian hidup dalam keadaan sekarang yang selesa. Buat SOP yang boleh menyusahkan rakyat. Ingat, SOP tu peraturan ni manusia yang buat. Kadang-kadang dalam keadaan yang tertentu, kita boleh rombak kembali ikut keadaan semasa. Sedangkan hukum Allah, apa syarat-syarat Allah pun boleh dilonggarkan kalau dalam keadaan darurat. Contohnya babi, kita tak boleh makan. Haram. Ini salah satu contoh ya. Kita tak boleh makan. Tapi dalam keadaan darurat kita boleh makan. Bayangkanlah, Allah punya hukum, Allah punya arahan, kita boleh lagi tolak ansur dalam keadaan darurat, dalam keadaan susah. Kenapa manusia punya peraturan tak boleh ditimbang rasa? Contohnya peniaga. Peniaga tu ada yang viral. Pakcik yang viral peniaga topi jalan tu. Memang betul. Memang betul dulu situ tak boleh meniaga. Sebab apa dulu tak boleh meniaga? Sebab orang ramai. Jadi orang nak parking pun susah. Itu waktu COVID tak ada. Jadi sekarang dia dah susah kesedaraan. Orang yang lalu situ pun kurang. Jadi apa masalah pada dia? Tak boleh ke dalam keadaan sekarang ni kau kira bagi kesian sampai COVID habis. Lepas COVID habis besok, barulah kau laksanakan balik apa-apa saja peraturan. Kita orang Malaysia ni pun tahu juga peraturan, ikut juga peraturan. Tapi dalam keadaan sekarang, kadang-kadang kita tengok peniaga-peniaga tu sekarang diangkut sewenang-wenang alasan mengikut SOP yang sebelum COVID. Tak boleh ke SOP tu dikaji balik? Dikaji balik. Ini bagi yang bawah punya contoh ya, bagi ya. Contoh sekarang kat rumah anak-anak dokek bandar tak boleh balik. Yang tinggal sekarang budak sekolah ya. Contoh budak jalan 5 memang tak ada lesen motor. Ini bukan mal kata suruh melanggar peraturan. Tak ya, tak. Ini macam cerita tentang COVID ya. Ini antara manusia sesama manusia kita bercakap. Yang ada anak yang sekolah ya, nak pergi ke kedai. Contoh nak pergi ke kedai. Ni dah siap pakai helmet pergi ke kedai. Terpaksa pergi. Ni terpaksa sebab dah tak ada siapa lagi nak terpaksa. Kono tahan. Kono saman. Dah lah susah ni. Kono saman lagi. So kurangnya boleh tak? Mak minta boleh tak? Budi bicara kalian ni pihak yang wajib tanya lu sebab apa. Kalau yang terobang tepi jalan tu yang apa tu memang betul saman lah dia. Kalau boleh masuk dalam lokap tu memang tak guna tu dah. Yang mak masuk sekarang dalam keadaan sekarang. Sebab dalam keadaan sekarang kita ni rakyat Malaysia terpaksa melanggar peraturan, terpaksa. Sebab kita orang nak hidup. Faham tak nak hidup? Bukannya kita orang tak tahu meniaga kat tepi jalan tak apa lesen tu salah. Bukan tak faham. Faham. Tapi kita orang terpaksa juga memberanikan diri, terpaksa juga tercogok dekat tepi apa tu tepi jalan tu untuk mencari sesuap nasi. Ingat kita meniaga kat peniaga yang tepi jalan tu dapat banyak keuntungan. Tak tahu kau mana yang jual balang tu kadang-kadang tok mata menunggu customer datang. Dalam keadaan sekarang, biasa makin orang yang bekerja, yang bebas apa ni, boleh terkurang-kurang seorang singgit, habis balang untuk lepas tu kan kau ada apa pula sekarang, hujan pula daripada air sebalang jadi 2 balang dek penuh dek hujan. Mana yang orang jual makanan, jual lauk-lauk tu kadang-kadang puih lah kawan tu memegang kayu satu, ujung itu plastik, puih lah mengibeh pagi sampai ke potang. Modal lebih daripada untung. Itu yang terjadi dalam keadaan sekarang. Memang betul. Kerajaan memang betul kata bagi boleh berniaga. Okey. Bagus dari segi situ. Tapi kita kalau berniaga ni mesti ada 2 hala. Apa-apa sahaja dalam kehidupan kita ni kono 2 hala. Kalau ada peniaga ada pembeli. Kalau peniaga ya ada pembeli tak ada macam mana? Ini tengok kat jalan tu banyak peniaga. Pembeli seorang orang. Kesudahan peniaga sama peniaga yang beli. Mana nak untung Kesudahan seminggu, 1-2 hari boleh tahan lagi. 2 hari, 3 hari boleh tahan lagi. Seminggu, tak ada dah. Tutup tu, duduk rumah. Macam mana? Mak cakap, salah ke apa yang Mak cakap ni? Mana yang kata Man ni tak betul, Mak cakap, salah ke apa yang Mak cakap ni? Kami rakyat Malaysia ni bukannya bersungut sebab korang dapat pangkat tak. Sekarang kita orang semua poning nak mikir, nak menanya. Nak menanya yang matokan yang sekarang ni mana nak menanya kenapa kilang yang besar tu kau tak tutup bondok apa ni perusahaan yang kecil yang ada orang yang tak sampai pun 50 orang pekerja tu kau bagi tutup.
tu yang polik sekarang ni. Polik bona-bona. Okey, anak ada 2 orang, jadi 2 loceng. Jadi korang tutup sekejap. Anak mama biasakan dia sendiri. Dia sendiri kena bangun sebab dia nak belajar. Kita kena ajar anak-anak kita berdikari sendiri. Yo, lagi satu, polik tak polik? Ini lagi satu apa ni SOP yang polik ya. Antara salah satu SOP yang polik. Hardware dibuka. Hardware yang ada jual kayu, jual apa untuk orang bertukang tu boleh buka. Tapi orang bertukang tak boleh. Boleh tak? Hardware boleh buka. Tapi orang nak bertukang, yang kadang-kadang tukang itu 2 orang je. Seorang je. Kebanyakan orang kampung yang biasa tu kan, tak boleh. Boleh kau tak boleh? Kadang-kadang kita rasa boleh kan? Yalah macam kita budak, macam kita kata, bondo yang menyumbang bosa tu, yang kita dah torang-torangan membuatkan kita rakyat Malaysia ni merana, membuatkan rakyat Malaysia ni jatuh kemiskinan, membuatkan rakyat Malaysia ni hilang kewarasan sampai ada sanggup banyak yang bunuh diri apa semua, sampaikan menyebabkan kita rakyat Malaysia ni hilang kebebasan untuk bergaul, menyebabkan kita rakyat Malaysia ni hilang kebebasan untuk untuk beragama, untuk pergi ke rumah-rumah Allah, untuk rumah ibadat, penyumbang penyakit COVID. Penyakit COVID ni boleh membuatkan kita rakyat Malaysia ni susah, merana, sengsara. Dan penyumbang adalah satu penyumbang besar, adalah kilang, perusahaan-perusahaan besar. Tapi kenapa tak nak tutup? Kalau boleh, tolong jelaskan kat Mar, di MR kau siapa kau, nak maki-maki kau, nak apa kau lantak lah. Tolong terangkan ke kita rakyat Malaysia ni, tolong terangkan. Sekarang kita rakyat Malaysia tengah poning kepala ni. Komak akar, kata orang ni sebenarnya komak akar. Kenapa kilang bosa yang kau tahu-tahu yang kau dah, padahal yang melaporkan juga ni. Kementerian Kesihatan juga yang melaporkan, kerajaan yang melaporkan, kita orang yang pandai. Ada kau ada fitnah dan kau bahan kilang, kluster kilang, nak tanya yang kau tahu fitnah. Ada kau mani fitnah yang mengatakan kilang, kluster kilang tu. Tak, kau orang sini juga yang bagi laporan tu. Jadi sekarang kita orang rakyat Malaysia ni tengah poning kepala. Kenapa yang korang wawarkan tu mengatakan penyebab COVID tersebarnya, antara penyebab yang terbesar penyebarannya adalah kilang-kilang perusahaan sangat besar. Tapi kenapa kalian tidak tutup kilang? Tu yang poning kepala. Kenapa kat kilang tu tak ada sesiapa pihak yang wajib datang meninjau, menyongok menanya pekerja-pekerja kat kilang yang pekerja-pekerja kilang yang hari-hari hidup dalam kesusahan, yang kesusahan, hidup yang penuh kerisauan, hidup yang penuh selalu kena gadak hidung itu untuk test swab test tu. Kenapa tak ada siapa yang tanya? Itu yang apa persoalan sekarang. Sebab itu yang buat matanya tu yo. Sebelum Ma tak boleh nak lama panjang Mona sebab Ma sekarang ada urusan apa semua. Last kali Ma nak cakap tu lah. Kalau kalian mahu kami rakyat Malaysia ingin bangga menjadi rakyat Malaysia, kalau kalian ingin kami rakyat Malaysia harmoni seperti dulu, kalau kalian nak kami rakyat Malaysia bebas mencari rezeki tanpa sekatan seperti dulu, kalau kalian mahu kami rakyat Malaysia ni harmoni, bebas, boleh bergaul, boleh mencari rezeki, boleh kehidupan seperti sedia kala lah. Bab berkata harmoni seperti dulu-dulu tu balik. Tolonglah fikirkan. Tolonglah cari penyelesaian. Tolonglah padamkan akar umbi yang menyebabkan kes penularan COVID. Tapi kalau kalian masih juga berdegil, masih juga mementingkan ketamakan kalian, masih juga mahu mengaut keuntungan, masih juga tuli mata telinga tu pokak nak mahu lagi tak kisah masalah kami rakyat Malaysia ni. Kalau kalian masih keras hati lagi, kalian jangan marah kalau rakyat Malaysia marah dengan kalian. Bukannya kita tak bersyukur, bersyukur. Tapi tolong selesaikan masalah COVID. Ma tanya 2 persoalannya. Yang Ma nak tahu kanan 2 persoalan. Kenapa perusahaan yang menyumbang kepada masalah COVID yang terbesar, kalian boleh benarkan beroperasi? Kenapa? Nak tanya tu je.
Sekurang-kurangnya tolong bagi kami rakyat Malaysia ni tahu kenapa. Itu yo. Okey yo, Ma minta maaf kalau ada siapa yang apa Ma cakap ni terkasar. Ma tahu tak semua orang yang setuju apa yang Ma cakap, tapi sekurang-kurangnya Ma meluahkan apa yang Ma nak cakap. Kalau misalnya apa-apa yang Ma cakap tu adalah unsur-unsur fitnah ataupun unsur-unsur boleh Eman, Ma dengan sendirinya akan minta maaf. Ya, sebab ini apa yang Ma tahu dekat keliling Mar. Bukannya Man reka-reka cerita. Contohnya, antara contoh yang orang kata Ma fitnah ni, dia kata sebab penyebaran, dia kata apa, Bondo tu datang. Ma tak fitnah, sedangkan Bondo tu datang daripada TB, bagian dia yang cakap punca daripada Sanun. Betul tak? Perusahaan tak tutup, dia kata fitnah, Ma fitnah. Tapi dia tahu orang tak, perusahaan besar-besar tak tutup. Perusahaan besar-besar tu, kau kata kau fitnah, dia kata perusahaan sebesar tu, dia kata punca daripada banyaknya penyebaran COVID. Ma tak fitnah, sedangkan benda tu keluar daripada TB, mengatakan kluster-kluster kilang yang banyak. Adakah Ma fitnah di situ? Sekarang tolong huraikan Kak Mar. Pertama sekali, okey, sebelum melandaskan Ma punya apa ni, Ma nak tanya satu, mengapa ini akan tokankan Bondo yang sama ulang-ulang ya. Mengapa kilang-kilang atau perusahaan-perusahaan besar yang majoriti ni adalah rakyat Malaysia, adalah golongan-golongan yang bawah ni yang terpaksa pergi bekerja dengan penuh kegusaran, dengan penuh ketakutan, terpaksa bekerja. Dia bukan nak bekerja sebenarnya tu dalam keadaan sekarang, terpaksa bekerja. Kalian benarkan operasi? Tolong jawab, itu saja. Kenapa? Sedangkan kalian tahu, bila COVID tu merebak dalam keadaan yang ramai, dia akan menyebarkan doket orang-orang di sekelilingnya itu juga. Sampai bila COVID ni nak turun 4,000 ke bawah? Takkan ada selagi kilang perusahaan besar tu tak ditutup. Takkan ada lagi kita akan turun ke 4,000. Maknanya PKP sampai ujung tahun kita akan PKP. Rakyat Malaysia akan melempeng kemiskinan, melempeng kebuluan. Kerja hilang. Mana yang apa restoran, perniagaan akan tutup. Orang yang bekerja banyak kena buang kerja. Siapa yang menderita? Tahu tak siapa yang paling teruk menderita? Frontliner lah. Adakah kalian nak melihat rakyat-rakyat kalian ni hidup dengan penuh dengan apa ni kesesaraan? Nak kau? Suka kau tengok apa ni cik doktor-doktor poli-poli berkecapuh buat kerja? Dulu bayangkan ya, dulu kita balik kerja, setelah 1 hari ponek bekerja di rumah, kita balik, apa yang kita balik? Buka je pintu, anak akan meluru kat kita, peluk kita. Ya Allah, ya Tuhanku, hilang segala ponek lolah kita ni kat rumah. Bila anak kita balik daripada kerja tu ponek, kan terutama macam askar ke polis kan, dia rumah keluar-keluar balik kadang 2-3 hari kan. Balik tu sekarang, weh, anak mendakap dia. Buka pintu tu kan, dia bekerja anak kita. Ya Allah, hilang segala ponek. Sekarang kita boleh tak buat keadaan tu? Tak boleh. Kadang-kadang balik daripada kerja terpaksa 3-4 hari berkurung dalam bilik tak jumpa anak. Apa keperasaan anak kita yang kecil tu? Tu Makoba. Sebab COVID ni, macam cerita sebab COVID ni, ramai yang menderita, ramai. Bukan sebab saja kemiskinan. Tak. Sebab kemanusiaan kita, kadang-kadang kita hilang kewarasan kita. Jadi tolonglah sangat, tolong sangat-sangat kaji balik, selidik balik. Mana punca yang terbesar tu, tolonglah tutup sekejap. Sebagaimana kau suruh apa perusahaan-perusahaan kecil ni tutup. Ini sambung lagi ni. Sambung lagi. Sampai bila macam ni? Sedangkan perusahaan besar-besar kesudahan nanti pelabur-pelabur asing kaya-kaya, rakyat Malaysia ni miskin papa gedano. Nak kau macam tu? Sampai bila kita nak jadi macam ni? Sebab terlampau nak menjaga kepentingan orang warga-warga asing, pelabur-pelabur asing, rakyat Malaysia sendiri tu ngan terbalik. Hilang punca mencari rezeki. Nak kau macam ni? Mak tak kisah. Siapa-siapa nak cakap dengan Mar kau, siapa-siapa kononen nak bagi amaran kat Mar kau, silakan. Kalau andai kata Mar dibawa besok ke mana-mana, Mar dengan bangga pergi. Sekurang-kurangnya Mar dah cakap apa yang Mar nak cakap.
Itu yang berlaku kat rakyat Malaysia sekarang. Yang bunuh diri. Oh, banyak yang PM lah. Dia kata, Kak, saya susah, Kak. Dia kata, bantuan ada. Lepas tu disambung dengan PKP. Dia kata, duit yang bantuan tu dah habis. Dia kata, kalau PKP tu boleh mencari rezeki balik, Alhamdulillah. Masalah sekarang PKP disambung lagi. Dan bantuan tidak menyeluruh dapat. Contoh macam rakyat minta Aisina. Pun susah nak dapat. Duit sendiri pun susah kita nak dapat. Macam mana? Duit sendiri yang kita telah berusaha main, yang telah kita ponek kita tik poloh kita main tu, kita minta pun tak boleh. Kita orang minta bukan untuk berjoli tak, tapi untuk menjalani kelangsungan hidup kami ni. Yang dah dikurung, yang dah disokat rezeki pun, untuk mencari rezeki ni. Macam mana? Macam mana kita orang rakyat Malaysia ni nak bangkit balik? Nak bangkit balik untuk untuk mencari rezeki. Nak bangkit balik untuk mencari rezeki kami yang biasa-biasa hari-hari, yang kita orang rutin harian yang dulu sebelum Covid ni balik. Bila PKP sambung lagi. Modal amat diperlukan untuk memulakan sesuatu perniagaan. Kami rakyat kocik ni bila modal tu diguna untuk kelangsungan hidup harian musim PKP, mana datangnya modal tu untuk kita membangunkan ekonomi kami balik? Pernah kaji tak benda-benda macam ni? Covid ni membuatkan rakyat ni hilang segala-gala Tu sebab Mak cakap punca tu daripada perusahaan besar. Tu yang komam akal tu, kenapa dia tak tutup? Poning kepala. Cuba fikir, poning tak? Tapi perusahaan yang kocik-kocik tu, yang kononnya kadang-kadang 1-2, kadang-kadang tu, penyumbang Covid tu, comel nak masil bondo tu. Perusahaan tu, ataupun rumah-rumah ibadat tu. Tu nak tahu tu apa beza? Tu yang nak tanya, apa beza tu? Apa beza penyumbang yang terbanyak tu tak tutup? Lepas tu, apa beza penyumbang yang sikit-sikit yang bau apa tu, comel kau nak tutup? Nak tahu? So, siapa ni tak kisahlah. Memang jawab. Kalau misalnya dia dah bagi Mak jawapan tu, Mak puas hati, Mak takkan memokak dalam live ni lagi dah. Takkan memokak-mokak lagi dah. Kalau misalnya dia boleh jawab soalan Mak ni, sebelum Mak tutup ni, Mak tekankan lagi ya. Mak tekankan lagi ya. Mengapa masjid yang kadang-kadang tu ada, memang betul lah sekarang masjid ada yang buka, tapi dia punya orangnya terhad. Sampai 20 orang, betul tak? 20 orang, 30 orang, sampai kan ada yang beraduh lah sebab tak dapat ke masjid sembahyang Jumaat itu asyik kau ya. Memang buka, mata nafikan, tapi orangnya ada 2-3 orang, boleh-boleh orang ya. Dihadkan. Kenapa masjid yang kononnya hari tu kono Covid disil dengan copet adakah kerana masjid ni tak ada memberi kepentingan kepada anda? Mak terpaksa ulang-ulang ayat ni ya, sebab memang menekankan dua ni. Adakah kerana masjid ni tak memberi kepentingan anda? Adakah kerana masjid ni tak memberi kekayaan kepada anda? Adakah masjid ni tak memberi nama kepada anda? Adakah masjid ni tak memberi anda harta kedudukan? Tu sebab anda comel untuk menutup jika masjid tu ada Covid. Dan persoalan yang kedua, mengapa kilang perusahaan besar yang menyumbang kepada Covid yang anda wawarkan dekat TV itu, kluster kilang anda sendiri yang wawarkan. Kluster kilang antara terbesar penyumbang Covid ni yang membuatkan rakyat Malaysia merana, jatuh kemiskinan, hilang kewarasan, hilang segala keharmonian, hilang segala kemakmuran ni, anda tidak tutup. Itu saja dua persoalan Mas sekarang. Kenapa? Adakah kerana kilang ni memberikan anda nama? Ada kerana kilang ini memberikan anda keuntungan? Adakah kilang ni memberikan anda segala-gala yang anda inginkan untuk menjadi lebih mewah, untuk menjadi lebih kaya? Tolong jawab tanya orang tu. Bagi kita orang rakyat Malaysia ni, terang kepada rakyat Malaysia ni. Itu yang meminta sekarang. Itu antara contoh yang terokek. Sebab kita orang Malaysia ni poning kepala, polik sekarang. Polik sangat kenapa perusahaan besar yang banyak menyumbang segala Covid-Covid yang membuatkan rakyat Malaysia merana sengsara, derita, kehilangan kewarasan, semua putus silaturahim antara kita sebab tak dapat jumpa mak ayah kat kampung. Kenapa tidak ditutup?
Tapi kenapa perusahaan yang kau cik, tempat rumah ibadah, kau comel nak tutup? Nak tanya tu ya, kenapa? Para pemimpin, tak kisahlah anda parti apa tu, tolonglah sangat lupakan ketamakan anda untuk mengejar harta, untuk mengejar kemewahan, untuk mengejar nama. Bantulah kami rakyat Malaysia ni yang susah, yang derita, yang sengsara. Tolonglah. Tapi kalau kalian mahu kami rakyat Malaysia ni sengsara, menderita, ada yang mati-mati, yang bunuh diri, yang bercorai-borai. Sebab duit ni macam-macam kita boleh buat. Sebab dengan duit ni kadang-kadang manusia hilang kebebasan. Teruskanlah dengan keegoan kalian, teruskanlah dengan SOP yang mengarut kalian, teruskanlah dengan apa? Dengan ketamakan, dengan segala-gala yang anda rasa baik tu, tapi buruk kepada kami, teruskanlah. Dalam tu mak pun banyak dia kamu mal berceritakan panjang-panjang. Sesungguh yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu, yang khilaf itu, yang segala kejahatan, segala dengki, segala apa-apa keburukan tu datang daripada diri mak sendiri. Mak minta maaf kalau apa yang mak cakap ni ada menyinggung perasaan-perasaan orang, tapi mak bukan membenci kalian, bukan ingin menghasut rakyat-rakyat Indonesia membenci kalian, bukan bermaksud untuk untuk jadi perhatian. Tak. Cuma Mar hanya ingin meluahkan perasaan Mar, rakyat-rakyat Malaysia, kawan-kawan Mar. Itu saja. Kalau kalian ingin mendengar, dengarlah. Kalau kalian tak mau dengar, tak payah dengar pun tak apalah. Biarlah memokak-mokak ya dalam ni. Biarlah rakyat Malaysia ya yang dengar Mar ni, pemimpin tak payah dengar. Nak blok pun blok lah, Mar tak kisah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.